Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mak marah kata kat rumah. Itulah. Usul belajar tak nak belajar memang ada marah. Okey. Hari ni kita nak belajar pasal pecahan. Okey. Pecahan. Ni kena komplain nanti ya. Okey, pecahan. Okey. Dan konsep pecahan ni sangat mudah. Ia ada satu dekat atas dan satu lagi dekat bawah. Zam. Okey. Nak bagi faham je dulu. Yang dekat atas ni adalah yang kita nak. Yang kita nak ataupun yang kita punya. Okey. Dan yang bawah ni pula adalah keseluruhan. Kita terus aplikasikan supaya kita faham. Sebagai contoh, kita ada satu biji kek. Satu biji. Betul, satu biji. Okey. Satu biji kek dan kita ada 4 orang adik-beradik. Sebabkan kita tak nak gaduh, kita bagi 4 lah kan. Jadi seorang dapat 1. Nampak tak? Bermaksud tengok ni. Yang atas yang kita punya. Kita punya satu bahagian. Keseluruhan ada berapa bahagian? 4. Itu saja, sangat mudah. Okey? Faham? Kalau kita perasan dan kita dah belajar sebelum ni, pecahan ni dia ada konsep ataupun istilah permudahkan, betul? Permudahkan ni dia macam ni. Okey, nampak? Nampak, tengok Contoh, kita ada satu kek kan, tapi yang ni pun sama macam tadi, kita bagi 4 juga kan. Tapi walaupun kita bagi 4, kita ada 2 orang saja adik-beradik. Tengok apa yang akan berlaku. Tengok Kalau kita aplikasikan apa yang kita pelajari tadi, yang atas adalah yang kita punya. Kita ada 2 bahagian. Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4. Tengok 4. Tetapi adik-beradik kita ni 2 orang je. Sebagai contoh. Okey, apa yang berlaku adalah sama tak? Ni kita punya. Adik-beradik kita 2 orang je. Bila atas bagi 2, bawah pun kena bagi 2. Okey? Dia kena sama. Tengok apa yang akan berlaku. Kita akan dapat 1 bahagian dan keseluruhannya ada 1 bahagian dan 2 bahagian. Jadi keseluruhannya adalah 2. Itulah konsep permudahkan. Daripada 2/4, kita mudahkan jadi 1/2 dengan melalui beberapa syarat dan cara. Okey, ni nak bagi faham je dulu ni, nak bagi faham. Okey, faham. Kemudian pecahan ni dia terbagi kepada 3. Okey, yang pertama kita ada pecahan wajar. Yang kedua, kita ada pecahan tidak wajar. Dan yang ketiga, kita ada pecahan ataupun bercampur lah. Bercampur. Nombor bercampur. Nombor bercampur, okey. Dia ada 3. 1, 2 dan 3. Pecahan wajar ni berlaku apabila yang kita punya adalah lebih kecil
Kelik pula, kecil daripada keseluruhan. Contohnya 1/2 tadi. Wajar tak? Okey. Itu dipanggil pecahan wajar. Tetapi untuk pecahan tidak wajar, apa yang berlaku adalah 1/2. Yang kita punya ni dia jadi lebih besar. Sebagai contoh 4/2. Tengok. Tak wajar kan kita punya 4 tapi keseluruhan ada 2, mana wajar? Tapi sabar, let dulu. Okey, sabar. Tengok ni, dia ada nombor bercampur. Nombor bercampur ni berlaku apabila, tengok 1/1. Tengok dulu, dengar dulu. Apabila 1/1 yang atas dan bawah adalah sama, ia akan jadi 1. Apabila contoh lain 2/2, sama kan? 2/2 tetap sama dengan 1. Aplikasikan terus. Sebagai contoh 2/2. Ini kita ada 2 ni. Kita ada 2 kek untuk 2 bahagian. Apa yang berlaku kat sini? Kita dapat 1 kek. Nampak? Jadi pada nombor bercampur ni dia akan berlaku 1/2. 1/2 ni bermaksud kita ada 1 kek penuh dan di bahagian yang satu lagi kita ada 1/2 bahagian. Okey, yang ni 2 kek, kita dapat 1 dan kemudian 1/2. Okey, faham? Dan apa kaitan nombor bercampur dengan pecahan tidak wajar? Apa yang berlaku di sini? Tengok. 1/2 adalah 2 tambah 1. Kita akan dapat 3/2. Ini yang berlaku. Sebab itu kita panggil pecahan tidak wajar. Kita pecahkan semula. Okey, kita ambil 2 kan. Jadi keluarkan 2/2. Baki tinggal 1/2, betul? Dan 2/2 mewakili, bukan tambahlah, takut confuse. Kita pecahkan 2/2 mewakili 1. Jadi pada nombor bercampur 1/2. Itu saja, sangat mudah dan sangat simple. Moga faham. Okey. Assalamualaikum. Jangan lupa belajar.